Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Prasekolah Bijak SK Bandar Tinam. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan belajar bidang akidah bertajuk rukun iman. Anak-anak dah sedia? Okey, kalau dah sedia, kita akan mulakan. Jadi kita mulakan dulu pembelajaran kita pada pagi ini seperti biasa dengan membaca doa belajar. Ikut Ustaz baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pengasih. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa, Allah Ta'ala akan bukakan hati kita, lapangkan pemikiran kita untuk kita mudah menerima ilmu apa yang kita pelajari pada pagi ini, insya-Allah. Anak-anak dah belajar kan rukun Islam? Sebelum ni kita dah belajar rukun Islam ada 5 perkara. Hari ini kita masuk pula kepada rukun iman. Kalau rukun Islam ada 5 perkara, rukun iman pula ada 6 perkara. Rukun iman ni wajib kita ketahui dan juga amalkan dalam kehidupan kita. Kerana apa? Inilah dia syarat-syarat untuk menjadi orang yang beriman. Kalau kita tidak percaya ataupun beriman kepada 6 perkara ini, walaupun salah satu kita tak percaya ataupun kita tak dapat laksanakan, maka kita bukanlah menjadi orang yang beriman. Itu yang nak kena jaga-jaga ya. Jadi kita kena tahu, jadi kita kena percaya dan beriman dan serta berpegang kepada rukun iman ini. Baiklah anak-anak. Yang pertama, rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama, ikut Ustaz sebut, beriman kepada Allah. Tu hari baru Ustaz terangkan dalam tajuk beriman kepada Allah. Tu merupakan salah satu daripada rukun iman. Kita kena percaya bahawa Allah Ta'ala itu wujud. Allah Ta'ala itu ada. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala yang menjadikan dunia ini. Allah Ta'ala juga yang menjadikan kita, manusia. Allah yang jadikan. Jadi kita kena beriman dan yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada. Kena percaya dan beriman kepada Allah. Okey, baiklah anak-anak. Setelah yang kita beriman kepada Allah, maka yang kedua kita kena beriman kepada malaikat. Apa dia? Kita kena beriman kepada malaikat. Kena percaya bahawa malaikat itu ada. Malaikat ni Allah Ta'ala tugaskan dia melaksanakan satu-satu tugas. Malaikat ada banyak. Tapi yang wajib kita ketahui, yang kita kena tahu, ada 10. Ni yang 10 ni wajib kita ketahui. Yang selebihnya, bilangannya kita tak tahu berapa banyak malaikat yang sebenarnya. Okey, ni Ustaz sebutkan secara ringkas nama-nama malaikat 10 malaikat yang wajib diketahui dan juga tugas-tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril ni yang jumpa Rasulullah untuk menyampaikan wahyu. Dan juga para rasul dan nabi, malaikat Jibril yang jumpa mereka untuk menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail ni tugas dia adalah memberi rezeki dan juga menurunkan hujan. Jadi kalau hujan
Malaikat Mikail lah yang punya tugas untuk menurunkan hujan dan juga memberikan rezeki. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil. Tugas dia meniup sangkakala. Sangkakala ni apa? Dia macam satu trompet yang besar. Tugas dia 2 kali je. Malaikat Israfil ni tugas dia 2 kali je. Yang pertama dia tiup masa hari kiamat. Masa hari kiamat tu dia tiup, maka semua manusia dan juga makhluk-makhluk Allah yang ada dekat muka bumi ini akan mati. Yang kedua, dia akan tiup bila semua dah mati. Dia akan tiup kali kedua. Dia akan tiup lagi sekali trompet tu, maka semua yang mati tadi, manusia, ni bukan yang ni lah. Manusia semua yang dah mati tadi akan dihidupkan semula dan dikumpulkan di hari kiamat, ya, di padang mahsyar. 2 kali je tugas dia. Yang pertama dia tiup masa nak berlakunya kiamat. Yang kedua dia tiup apabila nak bangkitkan semula manusia daripada kematian. Semua manusia yang hidup daripada zaman dulu sampai zaman yang terakhir tu dibangkitkan pada padang mahsyar. Itulah tugas dia. Dia kena tiup sangkakala. Sangkakala nama dia, tapi bayangkan dia seolah-olah seperti sebuah trompet. Itu tugas malaikat Israfil. Kemudian yang keempat, ni yang selalu ziarah kita ni. Dalam sehari dia ziarah kita, cuma kita tak nampak. Siapa? Malaikat Israel. Tugas dia apa? Tugas dia mencabut nyawa. Apabila berlaku kematian, siapa yang menjalankan tugas? Malaikat Israel. Walaupun kita nampak seseorang tu mati ataupun meninggal kerana kebakaran, aksiden, lemas dan sebagainya, tapi sebenarnya malaikat Israel yang ditugaskan untuk mencabut nyawa kita. Kita ni lahir dah ditentukan dah bila kita akan mati. Allah Ta'ala dah tentukan, dah tetapkan kita akan mati bila dan di mana. Jadi ketika itulah malaikat Israel ni akan mencabut nyawa kita. Yang kemalangan, kebakaran, kita mati sebab kebakaran, sakit dan sebagainya, itu sebab. Tapi sebenarnya memang dah sampai masa kita untuk meninggal pada hari tersebut. Okey, seterusnya yang kelima, malaikat Raqib, dan yang keenam, malaikat Atid. 2 orang malaikat ni. Dia selalunya dia akan duduk di bahu kanan dan bahu kiri kita. Untuk apa? Malaikat Raqib ni dia menulis segala amal kebaikan kita. Dia tengok apa yang kita buat seharian. Bila benda baik je, dia akan tulis kat dalam buku amalan dia. Buku amalan kita lah. Dia ada catat. Macam pengawas, catat apa yang kita buat sepanjang hari. Kalau buat kebaikan, dia akan tulis. Kalau buat kebaikan, dia akan tulis. Kalau akan buat kebaikan, dia akan tulis. Tapi kalau kita buat kejahatan, bukan dia yang tulis, tapi seorang lagi ni, malaikat Atid yang duduk di bahu kiri kita pula yang akan menulis. Dia akan tulis pula kesalahan-kesalahan yang kita buat dalam sehari. Contoh, kita tak nak dengar cakap mak, kita lawan cakap ayah. Malaikat Atid yang akan tulis. Tapi kalau kita tolong mak, bantu ayah, buat kerja sekolah, belajar dengan baik, maka malaikat Raqib yang akan tulis pahala kita. Okey. Seterusnya yang ke-7 dan 8. Ni ada 2 orang ni. Malaikat Munkar dan malaikat Nakir. 2 orang malaikat ni, kita kata 2 orang pula. 2 malaikat ni bukan orang 2 malaikat ni tugasnya adalah soal dikubur. Apabila kita manusia ni meninggal dunia, dikubumikan dalam kubur, selepas saja orang habis balik daripada pengubumian dia, maka malaikat Munkar dan Nakir ni akan menyoal dia dalam kubur. Apa soalan-soalan dia? Kalaulah dia soal kita dapat jawab, maka kita terlepaslah daripada seksa kubur. Tapi kalau dia soal kita tak dapat jawab, maka kita akan terkenalah seksaan kubur daripada malaikat Munkar dan Nakir. Tapi jangan risau anak-anak. Siapa yang menjawab nanti soalan-soalan daripada Munkar dan Nakir ni? Bukan mulut. Bukan mulut kita yang jawab, tapi ibadah kita. Kalau kita rajin buat ibadah kepada Allah Ta'ala, rajin solat, rajin zikir, rajin baca Quran, banyak buat pahala, jarang-jarang buat dosa,
Maka amal ibadah kita tu akan jawab. Apa yang malaikat tanya, dia akan jawab. Bukan kita, mulut kita dah tak jawab dah, tapi amal ibadah kita yang menjawab. Okey, seterusnya yang ke-9, malaikat Malik. Malaikat Malik ni tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Malaikat Malik ni tugas dia menjaga pintu neraka. Dan malaikat yang terakhir, yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Tugasnya adalah menjaga pintu syurga. Ni 10 malaikat yang wajib kita kenal dia dan kita tahu tugas-tugas dia. Tapi sebenarnya malaikat ada banyak. Cuma yang wajib kita ketahui dan tugas-tugasnya ada 10. Boleh faham Ini termasuk pada rukun iman yang kedua, iaitu beriman kepada malaikat. Baiklah anak-anak, tadi kita dah belajar tentang beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat. Yang ketiga, kita kena beriman kepada kitab. Kita kena percaya kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Kitab-kitab yang Allah turunkan ni ada 4. Beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan ni ada 4. Ada 4. Yang pertama, ikut Ustaz, kitab Taurat. Apa dia? Kitab Taurat. Kitab Taurat ni diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Pandai. Kemudian yang keduanya, kitab Zabur. Okey, sebut. Zabur. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Siapa yang dapat kitab Zabur? Nabi Daud. Betul, pandai. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Apa dia? Kitab Injil. Kitab Injil ni diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran. Diturunkan kepada siapa? Pandai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada berapa kitab? 4 kitab. Okey, tak nampak. 4 kitab. Yang pertama, kitab Taurat kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, yang keempat, ialah kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena percaya dan beriman kepada 4 kitab ini. Okey, boleh faham ya anak-anak? Jadi yang ketiga, beriman kepada kitab. Ada 4 kitab yang kita kena percaya dan yakini. Baiklah, rukun iman yang keempat, beriman kepada Rasul. Apa dia? Beriman kepada Rasul. Kita kena beriman, kita kena percaya kepada Rasul dan juga Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala utuskan kepada manusia ini. Nabi ada ramai, Rasul ada ramai. Tapi yang wajib diketahui ada 25 Nabi dan Rasul. Ni yang wajib kita ketahui. Siapa? Ni Ustaz akan sebutkan secara ringkas nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui dalam bentuk lagu. Ada dalam YouTube lagu dia. Boleh anak-anak cari lagu apa? Nama-nama Nabi dan Rasul. Nanti keluarlah lagunya. Okey? Okey, Ustaz akan nyanyikan ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syu'ib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul hatimul anbiya
Muhammad al-Mustafa. Itu dia 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Daripada Nabi Adam alaihissalam, iaitu manusia pertama yang Allah Ta'ala jadikan, ciptakan daripada tanah. Kemudian Allah Ta'ala jadikan daripada tulang rusuknya manusia yang kedua, iaitu isterinya Siti Hawa. Sehinggalah yang terakhir, penutup kepada para Nabi dan Rasul. Selepas Nabi Muhammad SAW, iaitu Nabi kita, umat Islam akhir zaman ini, tidak ada lagi Nabi dan juga Rasul dibangkitkan. Kalau ada orang kata, sekarang ni dia kata, dialah Nabi, dia Rasul. Tak. Itu maknanya dia penipu. Kerana tidak ada lagi Nabi yang diutuskan setelah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh faham ya anak-anak? Jadi rukun iman yang keempat ialah beriman kepada Rasul. Kita kena tahu 25 nama Nabi ni sekurang-kurangnya. Kena hafal lah. Nama-nama Nabi kena tahu kisahnya. Nabi Adam, apa kisah dia. Nabi Nuh yang ada bahtera. Siapa lagi? Nabi Ibrahim yang dicampak ke dalam api. Nabi Lut yang kaumnya diterbalikkan. Kerana apa? Salah laku hubungan seksual. Nabi Ismail yang merupakan anak kepada Nabi Ibrahim, yang diperintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam sebagai tanda korban, tapi tak jadilah. Allah Ta'ala perintahkan untuk gantikan kepada kambing. Itu yang kita sambut Hari Raya Aidil-Adha kerana peristiwa tersebut antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Kemudian Nabi Yaqub dan juga Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ni Nabi yang paling tampan, paling handsome. Sampai orang ketika zaman dia tu, perempuan-perempuan sampai terpotong tangan bila nampak kehandsomean dia. Kemudian siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Nabi yang sungguh sangat-sangat diuji oleh Allah Ta'ala dengan sakit yang begitu teruk dan sebagainya. Kemudian siapa? Nabi Musa alaihissalam yang boleh membelah lautan, bawa pengikut-pengikutnya menyeberang lautan. Dan disitulah Fir'aun tenggelam selepas Nabi Musa alaihissalam habis lalu kat laut tersebut. Siapa lagi? Nabi Sulaiman yang kekuasaan kerajaan dia sungguh besar sehingga dia mampu memerintahkan jin dan juga jin pun bawah perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian siapa? Nabi Yahya, Nabi Isa. Nabi Isa ni kelebihan dia, antara kelebihan dia boleh menghidupkan orang yang telah mati, meninggal dunia. Boleh menyembuhkan orang yang buta. Ini antara kelebihan daripada mukjizat daripada Nabi Isa yang Allah Ta'ala berikan dia. Dan Nabi Muhammad SAW iaitu Nabi kita. Banyaklah mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad. Antaranya yang kita belajar, yang kita tahu, Nabi Muhammad pernah membelah bulan dengan kekuasaan dia. Bukan kekuasaan dia, mana mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad untuk buktikan kepada orang-orang kafir ketika itu untuk membelah bulan. Kemudian Nabi Muhammad juga pernah memberi makan kepada orang dengan hanya satu pinggan, masak satu periuk tu. Antara mukjizat Nabi, bila disedut-sedut-sedut semua satu kampung habis makan semua, tapi yang kat dalam bekas tu masih ada. Itu antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita kena tahulah, kena kenal siapa Nabi dan Rasul. Kemudian rukun iman yang keenam, iaitu beriman kepada hari kiamat. Apa dia? Beriman kepada hari kiamat. Kita kena percaya, yakin bahawa hari kiamat itu akan berlaku. Apa tu hari kiamat? Hari akan musnahnya dunia ni. Dunia ni akan musnah. Bulan, matahari yang ada di langit akan jatuh menghempak bumi. Dan apa yang ada di bumi ni akan musnah binasa pada hari kiamat tersebut. Manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan semuanya akan hancur dan binasa apabila berlakunya hari kiamat. Ni tadi yang Ustaz cakap. Ketika malaikat Israfil sampai je masa malaikat Israfil tiup sangkakala tu, maka berlakunya hari kiamat. Ni gambaran dia, ni contohlah
Ini gambaran dia, bumi ni akan hancur. Bumi ni akan hancur sama sekali. Tiada siapa pun yang boleh selamat. Buatlah apa tempat sembunyi dekat bawah tanah ke, tak ada yang boleh selamat. Semuanya akan mati dan binasa pada hari tersebut. Kemudian gambar yang kedua ni, kita selepas semuanya mati, kita akan dibangkitkan sekali lagi. Ni yang Ustaz kata tadi, malaikat Israfil dia tiup lagi sekali sangkakala yang kedua. Semua manusia akan bangun daripada Nabi Adam, sehinggalah manusia yang terakhir mati itu akan dibangunkan di padang mahsyar. Untuk apa kita dibangunkan ni? Kat sinilah amal ibadah kita akan ditimbang. Kemudian barulah kita akan dimasukkan ke syurga ataupun neraka mengikut amal ibadah yang kita lakukan. Kalau kita banyak buat baik, maka insya-Allah kita akan dapat masuk syurga. Tapi kalau kita banyak buat dosa dan kesalahan tanpa kita bertaubat kepada Allah Taala, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Anak-anak nak masuk syurga ke neraka? Sudah pasti kita nak masuk syurga. Jadi kenalah kita banyak berbuat baik dan berbuat pahala, serta kita kena buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Dan kita kena jauhi apa yang Allah Ta'ala larang kita buat. Boleh faham? Jadi kita kena yakin satu hari nanti bumi ni akan hancur apabila berlakunya hari kiamat. Dan yang terakhir, yang keenam, rukun iman yang keenam ialah beriman kepada qada dan qadar. Ikut Ustaz sebut, beriman kepada qada dan qadar. Senang cerita ataupun mudah untuk faham, qada dan qadar ni adalah takdir yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Sama ada takdir itu baik ataupun takdir itu buruk, perkara yang berlaku pada dalam kehidupan kita, Allah Ta'ala dah tentukan. Segala yang baik dan buruk itu Allah Ta'ala dah tentukan. Tapi kita ni manusia ada usaha. Kita boleh berusaha untuk apa? Contoh, kita nak berjaya dalam pembelajaran, kita kena usaha untuk belajar dengan baik dan sebagainya. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi kita kejayaan. Tapi sekiranya Allah tak bagi kita kejayaan dalam pelajaran, mungkin Allah Ta'ala bagi kejayaan dalam kehidupan ataupun bidang yang lain. Itu kita kena yakin. Setiap apa Allah takdirkan kepada kita, baik itu benda yang baik ataupun benda itu adalah benda yang buruk, tidak baik, semuanya ada hikmah yang kita mungkin tidak tahu. Jadi kalau apa berlaku kepada kita, contoh kita jalan-jalan tersandung batu. Tersandung batu jatuh. Allah dah takdirkan kita jatuh pada hari tersebut. Mungkin kerana apa? Mungkin contohlah ada satu cerita orang tu, video yang Ustaz nampak kan. Dia tengah diri kat satu tempat ni. Tiba-tiba dia rasa kaki dia gatal kena gigit semut. Bila dia kena gigit semut, dia marah-marah dengan semut. Dia hentak-hentak semut tu. "Oi, kenapa kau gigit aku?" Dia pergi tempat lain. Bila dia pergi saja ke tempat lain tu, ada satu kereta terbabas. Pum! Langgar tempat yang dia berdiri tadi. Itulah takdir dia. Allah Ta'ala nak selamatkan dia daripada kematian tu. Maknanya ajal dia belum sampai, lalu dia pergi ke tempat lain. Kereta kebetulan dia pergi je, kereta langgar. Itulah adalah segala yang baik dan buruk itu mungkin bagi kita buruk, tapi ada hikmahnya. Jadi kalau kita dapat sesuatu yang baik, kena bersyukur. Kalau kita dapat sesuatu yang buruk, berlaku benda-benda buruk dalam kehidupan kita, kita kena redha. Dua benda ni, syukur dan juga redha terhadap apa sahaja ketentuan daripada Allah.
Baiklah anak-anak, secara ringkasnya hari ini kita belajar ada 6 rukun iman yang wajib kita ketahui dan wajib kita berpegang kepadanya. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Dan yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar. Senang ingat je. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Boleh ingat? 6 je. Tak susah pun. 6 je. Yang pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab. Keempat, beriman kepada Rasul. Kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Iaitu ketentuan baik dan buruk itu Allah Ta'ala dah tentukan kepada kita. Boleh ingat ya anak-anak? Alhamdulillah. Kalau anak-anak boleh ingat, jadi tugasan untuk hari ini, nanti Ustaz akan bagi link dekat bawah bersama dengan video ni yang Ustaz bagi ni. Ada satu link untuk tugasan. Jadi anak-anak kena masuk dekat link tersebut. Anak-anak akan nampak ni benda ni. Kali ni Ustaz tak nak anak-anak menulis ataupun mewarna, tapi kita buat secara online. Jadi anak-anak masuk ke dalam link tersebut, anak-anak akan nampak ni rukun iman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beriman kepada, semua tulis beriman kepada. Maka anak-anak apa kena buat? Ni jawapan dia ada dekat bawah ni. Bila dapat macam ini, anak-anak pilih jawapan dia. Pertama apa? Beriman kepada Allah. Contoh, tarik ni. Klik dekat Allah ni, kemudian masukkan dalam kotak dia. Susunlah sampai beriman kepada yang keenam tadi. Ikut turutan. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Yang kelima apa? Dan yang keenam apa? Ikut turutan dia. Bila semua dah susun dekat sini, dah siap susun semua kat sini, tekan finish. Dah rasa yakin betul jawapan ni, tekan finish. Ni, nampak butang finish kat bawah ni. Nanti nampak dekat handset anak-anak lah. Ataupun ibu bapa boleh bantu. Tekan finish. Nanti dia ada kat situ ada dua pilihan. Sama ada nak tahu markah ke, dalam bahasa Inggeris lah dia tulis nak tahu markah ataupun nak hantar tugasan kepada guru. Tak perlu hantar tugasan pada guru. Tekan yang sebelah kiri tu. Sebelah kiri, tekan nak tahu markah. Nanti akan keluarlah markah anak-anak kat sini. Kalau betul semua, dia tulis 10/10. Kalau betul 2 je, dia tulis 4/10. Kalau betul 1 je, 2/10. Dia akan tulis markah kat sini. Jadi, lepas dapat markah tu, anak-anak ambil gambar markah, gambar halaman ni lah. Gambar tugasan ni dengan markah dia. Kemudian hantar kepada Ustaz. Untuk Ustaz tahulah. Betul tak anak-anak jawab soalan yang ada kat dalam soalan ni, dalam kuis ni lah. Kemudian, tugasan yang kedua, Ustaz nak juga anak-anak rekodkan video menyebut rukun iman. Nak bagi rekod suara boleh. Nak bagi rekod dengan video pun boleh. Salah satu pun tak ada masalah. Yang penting bacakan rukun iman tersebut. Sama ada nak bagi video ataupun voice saja pun boleh. Suara saja pun tak ada masalah. Okey, boleh faham Tugasan yang pertama yang ini. Ustaz akan bagi link dia. Tugasan yang kedua, baca rukun iman. Anak-anak kena baca rukun iman. Kalau anak-anak yang masih tak berapa ingat, boleh dibantu oleh ibu bapa. Tapi kalau boleh semua kena ingat dan hafal lah. Tak banyak pun, ada 6 perkara saja. Okey, boleh jelas? Ustaz
Ustaz harap kita sama-sama dapat amalkan rukun iman ni dan berpegang kepadanya dalam kehidupan kita. Kerana apa? Kalaulah kita tak percaya pada salah satu daripada 6 rukun iman ni, maka kita tidak beriman kepada benda tu, maka jadilah kita orang yang kufur dan kita boleh masuk ke dalam neraka. Jadi pentingnya rukun iman ni untuk kita tahu dan berpegang kepadanya. Okey, terima kasih semua. Sampai sini saja kelas kita pada pagi ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum.